Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang akidah yang bertajuk Utusan yang Mulia. Di dalam tajuk ini, murid-murid akan dapat menyatakan pengertian Nabi dan Rasul, menerangkan hukum beriman dengan Rasul berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya, menyenaraikan 25 nama Rasul, menjelaskan peranan Rasul, menganalisis kepentingan beriman kepada Rasul, membuktikan keimanan kepada Rasul melalui tindakan dan menjadikan Rasulullah sebagai ikutan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, mari kita bersama-sama mendengar alunan nasyid ini. Rasul ibarat bulan purnama, cahayanya terang seluruh alam, menyinari kehidupan kita semua, menuju jalan kejayaan. Rasul ibarat bulan purnama, cahayanya terang seluruh alam, menyinari kehidupan kita semua, menuju jalan kejayaan. Tahukah murid-murid, apakah perbezaan antara Nabi dengan Rasul? Perbezaan mereka adalah Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Rasul pula ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Secara ringkasnya, Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, manakala Rasul orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Kita wajib beriman dengan Rasul. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Untuk makluman murid-murid, terdapat seramai 124,000 orang Nabi dan 315 orang Rasul. Tetapi, kita hanya wajib mengingat 25 orang Rasul dan Nabi sahaja. 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita ingat adalah seperti berikut. Mari kita alunkan nama-nama mereka di dalam alunan nasyid. Adam, Idris, Nuh, Saleh,
Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin, kulluhum mukarramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin, kulluhum mukarramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Murid-murid hendak tahu bahawa Rasul Ulul Azmi adalah para Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalahnya. Mereka ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salam merupakan doa untuk semua nabi dan rasul, manakala sallallahu alaihi wasallam adalah khusus doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh terkenal dengan kisah banjir besar. Nabi Ibrahim terkenal dengan kisahnya bersama Raja Namrud. Nabi Musa terkenal dengan kisahnya bersama Fir'aun. Nabi Isa terkenal kerana hendak dibunuh oleh para pengikutnya sendiri. Dan Nabi Muhammad terkenal kerana kisahnya berdakwah di kalangan kaum Arab Jahiliyah yang zalim. Kita hendaklah mencontohi peribadi mulia para Nabi. Seterusnya, mari kita ketahui mengenai peranan Rasul. Para Rasul berperanan sebagai yang pertama, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan cara hidup yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendidik manusia berakhlak mulia. Yang kelima, mengajarkan cara beribadat yang sempurna. Dan yang keenam, menjadi contoh teladan kepada manusia. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib berterima kasih dan menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kerana Nabi Muhammad merupakan utusan Allah yang membawa rahmat ke seluruh alam. Mari kita ketahui pula kepentingan beriman kepada Rasul. Kepentingannya adalah yang pertama, meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah.
Yang kedua, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Yang keempat, meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Yang kelima, yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Seterusnya, mari kita semak apakah tindakan yang dianggap sebagai bukti keimanan kita kepada Rasul. Tindakan yang pertama adalah apabila kita sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan setiap perintah Allah dengan tekun dan menjauhi dosa dan maksiat. Yang kedua, apabila kita sentiasa menelusuri sirah kehidupan Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendalami sirah kehidupan Rasul dan menjadikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan. Yang ketiga, apabila kita sentiasa meneladani peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tekun dan cekal dalam menuntut ilmu serta bersabar dalam setiap ujian yang melanda. Yang keempat, apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beramal dengan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, apabila kita sentiasa menjaga masa, tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dan yang keenam, apabila kita berdakwah kepada orang lain, iaitu mengajak rakan-rakan untuk bersama-sama mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid hendak tahu, Rasul merupakan utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk. Kita pasti akan berjaya di dunia dan akhirat sekiranya mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda. Kita hendaklah bercita-cita untuk istiqamah beramal dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir hayat. Sekian sahaja untuk pertemuan kita pada kali ini. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.